Ingat, tak handsome tak apa. Janji pandai baca Al-Quran. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Dah mengaji ke belum? Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan saya Muhammad Mahiruddin bin Ramli, yang mana kita akan membincangkan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang mudah-mudahan kita dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan mudah-mudahan kita dapat bacaan yang paling sempurna. Baik, untuk episod kali ini kita akan membincangkan topik yang terbaru, iaitu bacaan izhar mutlak, ya. Okey, jom kita lihat bagaimanakah hukum bacaan izhar mutlak ini berlaku. Baiklah, untuk bacaan izhar mutlak, dia berlaku apabila nun mati bertemu dengan huruf waw ataupun huruf ya di dalam satu kalimah. Ini berbeza, ya. Sedikit berbeza dengan hukum bacaan idgham bigunah. Kalau kita lihat bacaan idgham bigunah, dia berlaku apabila nun mati bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Di antara huruf-huruf idgham bigunah itu ada huruf ya dan ada huruf waw. Tetapi idgham bigunah itu berlaku apabila nun mati bertemu dengan huruf ya ataupun huruf waw itu di dalam dua kalimah. Untuk bacaan izhar mutlak ini, nun mati bertemu dengan huruf ya ataupun huruf waw di dalam satu kalimah. Cara bacaannya macam mana? Cara bacaannya kita akan jelaskan bunyi bacaan nun mati tanpa dengung. Boleh? Jom kita lihat contoh-contoh yang berada di dalam Al-Quran untuk bacaan izhar mutlak ini. Untuk pengetahuan semua, untuk contoh bacaan izhar mutlak ni hanya ada 4 kalimah di dalam Al-Quran. Jangan risau, saya akan kongsikan keempat-empat kalimah tersebut dan berserta dengan dia punya nama surah sekali. Yang pertama kita lihat pada surah Al-An'am ayat 99. Surah Al-An'am ayat 99 ni agak panjang, tapi kita lihat pada kalimah qinwanun. Di situ kita nampak nun mati bertemu dengan huruf waw. Pertemuan mereka juga di antara nun mati bertemu dengan huruf waw tu berada di dalam satu kalimah, maka dia menjadi bacaan izhar mutlak. Cara bacaannya, kita kena jelaskan bunyi bacaan nun mati tanpa dengung. Sekali lagi saya ulang cara bacaan dia. Qinwanun. Nun mati tersebut kita jelaskan tanpa dengung. Boleh? Baiklah, untuk kalimah yang berikutnya, dia berada di dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni pun daripada surah Ar-Ra'd ni panjang ayat dia, tapi kita fokuskan dekat kalimah sinwanun. Pada kalimah tersebut terdapat nun mati bertemu dengan huruf waw di dalam satu kalimah, menjadi bacaan izhar mutlak yang perlu kita bacakan nun mati tersebut dengan bacaan yang jelas tanpa dengung. Baik, kita sudah melihat dua contoh yang berada di dalam Al-Quran. Pertemuan di antara nun mati bertemu dengan huruf waw di dalam satu kalimah. Kemudian, jom kita lihat pula lagi dua contoh, yang mana pertemuan di antara huruf nun mati bertemu dengan huruf ya pula, yang berada di dalam surah As-Saff ayat yang keempat. Ini pun sama, kita lihat sahaja pada kalimah bunyanun. Pada kalimah tersebut terdapat pertemuan nun mati bertemu dengan huruf ya di dalam satu kalimah yang menjadi bacaan izhar mutlak. Cara bacaannya kita jelaskan bunyi bacaan nun mati tanpa dengung. Sekali lagi saya ulang. Bunyanun. Begitu. Kita tak baca buyanun. Tidak. Kita hanya menjelaskan bacaan nun mati tanpa dengung. Dan seterusnya, yang terakhir, terdapat contoh bacaan izhar mutlak ini, yang mana di hujung ayat tersebut kalimahnya berbunyi ad-dunya. Nun mati bertemu dengan huruf ya di dalam satu kalimah, yang menjadi bacaan izhar mutlak yang perlu dibaca dengan bacaan jelas tanpa dengung. Apa yang nak dijelaskan? Kita nak jelaskan bunyi bacaan nun mati tanpa dengung. Boleh? Alhamdulillah, kita telah melihat contoh-contoh untuk bacaan izhar mutlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita dah tahu dah untuk bacaan izhar mutlak ni. Sekali lagi saya ulang,
Dia berlaku apabila nun mati bertemu dengan huruf waw ataupun bertemu dengan huruf ya di dalam satu kalimah. Berbeza dengan bacaan idgham bi gunnah. Saya berikan satu contoh. Idgham bi gunnah yang diambil daripada surah Al-Zalzalah, potongan ayat yang ke-7. Faman ya'mal. Di situ pertemuan di antara huruf nun bertemu dengan huruf ya, yang mana pertemuan tersebut berlaku di dalam dua kalimah ataupun di dalam dua perkataan. Menjadi bacaan idgham bi gunnah. Kita tak jelaskan bunyi bacaan nun mati, kita masukkan kepada huruf selepasnya dan dibaca dengan bacaan dengung. Sekali lagi saya ulang. Faman ya'mal. Nampak? Itu perbezaan di antara izhar mutlak dan bacaan idgham bi gunnah. Alhamdulillah, selesai kekeliruan kita berkenaan dengan perbezaan di antara izhar mutlak dan bacaan idgham bi gunnah. Maka dah tahu, kita amalkanlah ya. Lepas ni kita cuba baca dengan bacaan yang sempurna, bacaan yang betul, dan saya doakan pada para penonton dapat terus istiqamah dalam belajar dan membaca Al-Quran. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang bersama dengan saya. Ingat, tak handsome tak apa, janji pandai baca Al-Quran. Assalamualaikum.